dalam keadaan siap walafiat. Kita berhuha-huha. Siapa dekat sini hari yang berhuha-huha, dia boleh tak like sikit berapa ramai yang dia akan berhuha-huha hari ni. Alright, saya nak share beberapa story. Yang pertama, klien saya, ada beberapa klien saya yang Alhamdulillah yang dapat turunkan berat badan dengan cara yang betul, dengan cara yang sebenarnya dapat turunkan berat badan. So Alhamdulillah, bila saya nampak diorang dapat turunkan berat badan, saya rasa sangat-sangat seronok sebab diorang finally rasa happy. Antara benda yang saya nampak, antara benda yang saya buat betul adalah saya just perbetulkan cara pemilihan makanan dia, dan kemudiannya bila dia dapat pilih makanan yang betul, dan dia akan nampak sebenarnya nak kurus tu satu benda yang sangat senang. Melainkan of course kalau dia ada penyakit macam kencing manis yang agak kritikal, itu agak susah sikit untuk saya bantu sebabkan ada banyak pemakanan yang saya susah nak bagi suggest kat dia. Memang susah sebenarnya. Waalaikumsalam Puan Asmah Muhammad, apa khabar? Memang susah sebenarnya untuk diet kalau katakan dia ada masalah kencing manis. Bukan susah diet macam mana tu, maksud saya macam untuk orang yang ada kencing manis sebenarnya lagi mudah untuk dia kurus sebabkan dia kena makan, dia kena betul-betul jaga makan. Tapi persoalan dia, adakah dia mampu dapat jaga makan yang sesusah-susahnya, kan? Alright. So apa yang telah berlaku pada 2 atau 3 hari lepas, saya dapat satu message daripada one Singaporean lady. Saya tak nak sebut nama dia sebab saya tahu dia Singapore, sebab dia reveal yang dia adalah orang Singapore dan number dia adalah +65. Assalamualaikum Tuan Zali, apa khabar? Alright, this lady, she was like 50 something years old. So far, even kalau katakan 50 lebih tahun pun, even 60 lebih tahun pun, saya Alhamdulillah dengan cara yang saya ajar, dia dapat turunkan berat badan. So age bukanlah satu masalah yang besar untuk seseorang itu dapat turunkan berat badan. Yang jadi satu masalah yang besar, kenapa saya macam kurang sikit rasa nak ambil this Singaporean lady, because of dia ada satu masalah yang sangat kritikal kepada dia punya dia punya glucose level. Glucose level dia sangat tinggi dan dia admit bahawasanya dia punya kencing manis dia tak kritikal dan buah pinggang dia dah rosak. So macam saya bukan orang yang terbaik untuk bantu dia. Saya claim diri saya sebagai seorang pakar kurus sebab saya dah bantu 99 orang untuk turunkan berat badan dia sampai 2 ke 3 kilo, Alhamdulillah. Cumanya saya tak berani nak ambil klien yang ada masalah macam tu. Faham tak maksud saya? Tapi sebelum tu, boleh tak saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Shah daripada Batak Fitness, dan saya telah membantu seramai 99 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu. Dan Alhamdulillah, kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Right, so Alhamdulillah sihat, good. So apa yang saya nak sampaikan kat sini lah, saya nak tanya kat sini, siapa dekat sini kenal anyone yang ada masalah berat badan yang perlu dibantu? Kalau setakat kencing manis level sikit-sikit tu boleh lagi lah, tapi takat kritikal tu saya pun tak berani ambil. Saya rasa paling terbaik adalah dia jumpa doktor pakar yang sepatutnya. Bukan saya bukan doktor, tapi saya adalah seorang fitness coach. Dan yalah, Alhamdulillah ke 99 orang yang saya bantu itu 99 orang yang saya bantu tu, dia tak ada penyakit yang kritikal sangat macam yang lain tu admit mengaku dia ada masalah. So that's why saya berani ambil dan saya berani train dan coach mereka, dan Alhamdulillah berkat usaha daripada mereka juga diorang dapat turunkan berat badan melalui cara yang saya ajar. So itulah yang sebenarnya penting. Saya suka tengok muka seseorang itu bila dia dapat turunkan berat badan. Saya suka tengok the way diorang type conversation dekat WhatsApp tu, macam mana cara mereka dapat turunkan berat badan. Saya nampak berseri-serinya muka diorang tu kat situ, walaupun saya tak nampak muka diorang secara live, secara depan-depan. Tapi itulah apa yang saya rasa macam the best moment dalam live saya, bila saya dapat bantu orang turunkan berat badan. Macam itulah saya punya kisah.
Again, saya nak tanya, siapa dekat sini yang kenal anyone yang ada masalah berat badan? Boleh tak tag diorang? Boleh tak share video ni kepada diorang? Sebab saya sangat-sangat percaya, kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Siapa sini percaya yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain? Hanya Tuan Zali sahaja yang percaya benda tu. Siapa lagi yang percaya, boleh tak like sikit? Saya tengok berapa ramai yang percaya. Sebab ini adalah hadis Nabi lah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Alright, ayat hadis ke atau ayat Quran saya tak pasti. But siapa yang percaya ayat ni? Boleh tak komen sikit? Boleh tak like sikit? Siapa yang percaya? Yang lain ni semua, yang lain ni siapa yang tak percaya ke apa? Kenapa dia muka sedih ni? Dia muka sedih pula. Ada Puan Asma yang percaya juga. Tuan Zali pun percaya. Yang lain tu mungkin aku kurang percaya. Macam saya cakap tadi, saya strongly believe bahawasanya sebaik-baik manusia tu adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sekiranya betul you all percaya dengan statement ni, why not kalau katakan share this video kepada luar, ataupun tag sesiapa kawan-kawan yang kenal anyone yang ada masalah berat badan. Sebab bagi saya lah, the only way untuk kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, mungkin kita tak tahu cara nak turunkan berat badan macam mana, tapi sekiranya kalau katakan boleh share video ni kepada mereka ataupun tag diorang dekat sini, kemungkinan diorang akan dapat benefit, dapat manfaat melalui sharing yang saya berikan ni. Alright, thank you Muhammad Azrin thank you for the likes. Okay, so saya berbalik semula tentang saya punya matlamat. Matlamat pada tahun ni. Matlamat saya adalah untuk membantu 3,500 orang untuk menurunkan berat badan mereka pada tahun 2020 ni. 3,500 orang. Jadi untuk peringkat awal saya sedang mencari 99 orang sebenarnya asal-asal. Saya asal-asal mencari 99 orang untuk saya bantu mereka. But now 14 orang saya dah terima masuk ke dalam saya punya coaching. Saya nak mencari lagi 85 orang lagi. So tapi saya tak terima sebarangan orang. Sebab ada orang yang layak turunkan berat badan, tapi sedihnya ada orang yang tak layak juga untuk turunkan berat badan. So saya tak boleh nak ambil semua orang, sebabkan saya nak pastikan orang yang saya ambil tu adalah orang yang betul-betul committed, orang yang nak ubah sesuatu dalam kehidupan dia supaya dia dapat turunkan berat badan dengan cara yang sihat. Saya semalam sebenarnya saya dapat 2 testimoni daripada klien saya. Mereka dah dapat turunkan berat badan, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 1 kilo lebih dalam tempoh tak sampai seminggu pun. Saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab kali kan seminggu tu adalah pada hari Rabu ni, baru genap seminggu. Tapi diorang dah dapat turunkan berat badan 2 ke 3 kilo seminggu. Kalau tak percaya, nanti saya akan post testimoni tu dekat dalam page ni, dan saya akan juga postkan video testimoni tu dekat dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat. So kalau yang nak tengok dulu, bolehlah tonton video testimoni tu dekat link yang saya letak kat atas. Link yang saya letak dekat atas tu adalah https://url.com/syahkashak. So itu adalah saya rasa cara yang terbaik lah untuk you all tambahkan kepastian anda supaya anda yakin yang cara untuk turunkan berat badan tak susah pun sebenarnya. Senang je. Right, so kalau lah katakan you guys dapat turunkan berat badan, apakah yang korang akan rasa? Bila korang dapat turunkan berat badan? Benda pertama yang pastinya akan terasa ialah korang punya badan akan rasa makin ringan. Ada satu feedback saya dapat daripada pagi tadi, dia rasa badan dia melayang-layang. Saya tanya, melayang-layang tu maksudnya pening kepala ke macam mana? Dia kata tak, badan rasa cergas, tapi kenapa macam melayang-layang? Melayang-layang, saya tak tahulah kenapa. Sebab dia turun berat badan dia tak sampai 5 kilo pun. Barulah dalam 1 kilo lebih, 2 kilo lah, 1 kilo lebih lah lebih kurang. Dia rasa badan dia melayang-layang seolah-olah macam sakit ke acik ni kan. Rupanya tak. Rupanya dia punya blood pressure dia pada awalnya 140/90,
But now lepas dah dia follow saya punya diet plan, apa yang berlaku adalah dia punya blood pressure jatuh kepada 120 berapa entah, over 70. Kira macam, weh, itu okey lah tu kan. Kenapa rasa melayang-layang? Bunyi dia macam bunyi kritikal sangat. So bila saya macam tanya dia betul-betul balik, rupanya okey lah. Rupanya sebenarnya bagi saya lah, and dia pun agree juga. Saya tahu dia tak pening-pening kepala. Dia pun agree dia tak pening-pening kepala. Hai Siti Zahara Talib, apa khabar? Dia tak pening-pening kepala, itu yang penting. Dan kedua, dia tak ada sakit macam nak termuntah ke, loya ke tidak. Cuma badan dia rasa melayang-layang. Mungkin maksud dia badan dia rasa ringan. Sebab badan dia rasa cergas. Bila dia buat kerja rumah, dia boleh buat kerja rumah tu easily. Tak macam sebelum ni, setengah orang bila dia ada masalah berat badan, apa yang berlaku kepada diri dia, dia rasa sluggish. Maksud sluggish tu maksudnya macam rasa badan berat. Rasa macam badan berat. So bila badan berat tu jadi masalah sikit. So seperti mana saya cakap tadi, semua orang layak untuk turunkan berat badan. Tapi ada orang yang saya sedih nak bagi tahu ni, yang dia tak layak untuk turunkan berat badan. Bukan sebab tak layak, tapi dia lebih kepada macam dia tak boleh turunkan berat badan kalau dia masih lagi ada sifat-sifat yang tak sesuai untuk dia turunkan berat badan. Antara sifat-sifat dia adalah sifat yang berkira-kira. Sifat yang tak nak, apa nama tu, tak nak apa kan nama tu, dia tak nak bertoleransi. Dia tak nak bertoleransi terhadap apa? Bertoleransi terhadap apakah yang dia nak dapatkan dalam tempoh dan untuk turunkan berat badan ni. Sebab apa tahu? Saya bukannya nak nilaikan dia sebagai orang tak layak, tapi diri dia sendiri yang tak nak. Untuk turunkan berat badan, especially untuk di coach, dia perlukan komitmen bukan sahaja daripada orang yang mengajar, tapi orang yang belajar juga. Komitmen tu bukan sekadar bayar duit, tapi juga yang memastikan apa yang dia belajar tu, bila apa yang dia belajar tu, dia akan pastikan dia amalkan. Ramai orang dia tak nak amalkan dan dia tak nak datang kelas pun. Walaupun ada orang yang bayar tapi tak datang kelas. Saya sebenarnya masa sebelum ni saya tak macam berkeras sangat. Tapi kali ni saya lebih berkeras sikit. Saya nak pastikan setiap orang daripada mereka dapat turunkan berat badan. Saya bukannya nak duit mereka, tapi saya nakkan result mereka. Itu saya punya stand. Saya tak nak diorang bayar sia-sia saya punya package ni semua, tapi sudahnya diorang tak dapat pun nak dapat apa-apa result. So saya perlukan diorang punya komitmen, sebab saya tahu dah lama dah diorang nak turunkan berat badan. Siapa dekat sini, kalau kita boleh chill sekejap kan, siapa dekat sini yang dah lama nak turunkan berat badan? Siapa dekat sini yang mungkin makan masa setahun untuk turunkan berat badan mereka? Siapa dekat sini ataupun kenal sesiapa yang cuba nak turunkan berat badan lebih daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi tak dapat lagi turunkan berat badan? So saya rasa sangat-sangat kesian, sebabkan kenapa klien saya dapat turunkan berat badan 10 kilo sebulan tanpa menggunakan produk. Dan bagi saya juga, you guys can use any product, boleh je, nak guna any product boleh. Tapi korang terpaksa renew dan beli lagi setiap bulan. Alright? Setiap bulan you kena beli produk. Tak kisahlah produk apa, pil kurus ke, apa benda kurus ke. Persoalan dia, adakah dia efektif? Tu soalan pertama. Soalan kedua, berapa banyak kita sanggup investkan kepada produk? Kenapa kita tak boleh invest kepada knowledge, kepada ilmu pengetahuan, supaya kita boleh kurus dengan sendiri dengan makanan apa yang kita makan hari-hari? You guys kena beli makanan hari-hari untuk korang makan je. Tu je. Tak perlu nak beli produk. Kita dilahirkan sebagai seorang manusia. Kita bukan dilahirkan sebagai seorang manusia yang makanan rasmi dia adalah ubat. Kan? Kita bukannya apa benda. Yelah, kita adalah manusia, kita makan makanan yang manusia makan. Lembu makan rumput. Tiba-tiba kita paksa lembu makan pil. Kita paksa lembu makan suplemen. Agak-agak lembu nak makan tak suplemen? Sama juga binatang-binatang lain. Kita ni manusia, kita ni sibuk sangat nak cari suplemen, tapi cara yang paling betul sekali kita tak tahu.
So itulah yang saya rasa macam agak kesal kepada mentaliti setengah orang. Apabila diorang message saya, diorang tengok, ya ke ni boleh kuruskan orang ni. Saya bagi dia result, nah tengok result saya. Bukan takat satu result, saya bagi lebih daripada 2, lebih daripada 5. In fact sekarang ni dekat YouTube channel saya dah ada 13 video dah. Video untuk testimoni sahaja. So rugi sangat kalau katakan mereka tak dapat kepastian lagi. Cuma yang jadi masalah dia adalah masalah terbesar manusia bukan setakat untuk turunkan berat badan saja. Masalah manusia dalam mencapai sesuatu kejayaan adalah diri dia sendiri. Bila dia tak nak turunkan berat badan dengan cara yang betul. Hai Fazlin. Ya, tak nak beri komitmen tapi sepatutnya. Tu dia. So, apalah salahnya kalau dia belajar cara yang terbaik untuk turunkan berat badan. Alright, itu yang pertama lah. Saya sebenarnya mencari 89 orang, tapi sebenarnya saya juga nak mencari apa tahu? Saya juga nak mencari ejen. Ejen yang boleh bersama-sama dengan saya untuk saya bantu lebih ramai lagi orang. Ejen ni insya-Allah dia akan dapat komisen berdasarkan sales. Dia pun boleh menjana pendapatan jugalah, tapi itu cerita nombor 2. Cerita nombor 1 sekarang ni adalah berapa ramai orang dekat luar sana yang ada masalah berat badan, dan berapa ramai juga orang dekat luar sana bukan setakat ada masalah berat badan je, tapi juga dia tak tahu nak turunkan berat badan macam mana. Itulah sebenarnya yang kita cuba bantu. Itulah juga yang saya cuba sampaikan kepada mereka, supaya jalannya ada. There is a way. Ada jalan dia macam mana dia untuk turunkan berat badan. Saya dapat WhatsApp ni daripada nak buat six pack. Hai. Kenapa kau message aku? Aku cari apa benda ni? So, alright. Saya tak tahu siapakah Zam. Ada tak Zam kat sini? Boleh tak komen sikit? Siapa mengaku? Siapa nama Zam kat sini yang message saya? Zam Sador. Dia punya nama apa? Nama WhatsApp dia. Zam Sador. Gambar pun gambar siapa dah dia letak gambar Mamat Sador. So, dia kata dia nak dapatkan six pack. Saya punya kelebihan lebih pada nak bantu orang untuk turunkan berat badan. Walaupun sebenarnya saya tahu macam mana cara nak buatkan six pack. Saya tahu macam mana cara pemakanan yang betul untuk pergi ke gym dan sebagainya. Tapi saya punya preference adalah membantu mereka yang rasa kurang yakin dengan diri dia, yang mungkin rasa badan dia ada certain part yang besar, certain part yang kecil. So dia nak jadikan sama ada semua besar ataupun semua kecil. Saya pun tak tahu. Biasanya perempuan lah ada rasa macam tu kan. Itu yang pertama. Ada juga yang rasa macam dia rasa lemah, rasa cepat penat, rasa apa tu, mengah dan sebagainya. So yang macam tu yang saya nak bantu. Sebab apa? Itu adalah sesuatu yang saya bantu buat. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, saya nak bantu juga photos yang especially, terutamanya yang mungkin ada masalah ketika beribadat. Itu pun saya rasa saya perlu bantu orang macam tu. Saya perlu bantu orang macam tu, tapi walaupun orang tu ada masalah yang saya sebutkan, tapi kalau dia tak nak untuk dibantu, saya tak buat apa-apa. Betul tak? Betul kan? Kita boleh paksa seekor kuda pergi ke tasik, tapi kita tak boleh nak paksa kuda tu minum air dekat tasik tu. Cerita pasal kuda pula. Alah, kuda lah, lembu makan rumput lah, apalah, macam-macam. So itulah sebenarnya nak bagi orang faham, kadang-kadang kita terpaksa bagi contoh yang bodoh-bodoh. Itulah juga macam mana saya train saya punya student supaya dia faham macam mana cara pemakanan yang betul, tanpa saya perlu sebut benda-benda yang bombastik ni, faham tak? Thyroidism lah, insulin lah, ghrelin lah, dah macam kelas sains. Dah kenapa kan? So saya bukannya buat kelas sains, tapi yang saya tahu untuk turunkan berat badan is all about being in science punya mode. Faham tak maksud saya? Boleh tak komen sikit kalau faham maksud saya ni?
Maksud saya sekarang ni adalah the only way untuk kita dapat turunkan berat badan dengan cara yang betul adalah dengan menggunakan ilmu. Bukannya dengan menggunakan produk, bukannya dengan menggunakan cara-cara yang salah yang akan menyebabkan kita punya kesihatan terganggu, akan menyebabkan hormon kita terganggu. Saya paling risau sekali apabila perempuan dia ambil pil-pil macam tu kan. Ada seorang juga klien saya, dia beli satu ubat suplemen. Suplemen ni kata dia lah saya nak sebut apa yang dia kata. Dia kata dia boleh memperbesarkan aset. Saya sebut. Semua sini dah besar-besar semua sini dah 18 tahun ke atas agaknya Alright, dia kata dia boleh memperbesarkan aset. Dia kata dia akan bagikan sekejap saya baca boleh tak? Saya pun ingat lupa je. Siapa nama dia? Siapa sini nak tahu pasal produk ni? Boleh tak komen sikit? Siapa sini yang tahu? Saya nak baca sikit apa yang dia boleh buat. Benda ni sangat-sangat best sebab saya rasa macam why not kalau katakan saya share dengan yang lain supaya yang lain akan dapat benefit juga. Ada seorang je nak tahu. Yang lain tak nak tahu agaknya. Right? Okay. Yang akan berlaku kepada dia adalah saya nak baca sikit. Siapa sini yang nak saya baca ni? Siapa sini open minded? Saya nak cari orang yang open minded sebab kalau korang tak open minded saya tak nak cerita benda ni. Dia satu produk kotak dia warna putih, dia ada warna pink sikit dekat situ. Saya tak sebut nama apa, tapi antara khasiat menggunakan produk tu adalah dengan baik rambut selalu gugur akan diselesaikan. Produk ini adalah penyelesaian kepada pertama, rambut selalu gugur. Kedua, misbuk kecil dan kendur. Ketiga, selalu terganggu. Keempat, Miss V longgar dan berbau. Kelima, period tak teratur. Keenam, ketujuh, hormon tak stabil, wajah kusam dan berjerawat. Dan juga untuk kurus. Ketahuilah, wahai tuan-tuan dan puan-puan, wahai warga-warga Shah AK yang saya sayangi dan cintai sekalian. Sekiranya katakanlah misbuk kecil dan kendur tujuan dia untuk memperbesarkan misbuk tu, dia tak bukan dia letak hormon kat situ. Produk tu ada hormon perempuan. Hormon perempuan ni hormon estrogen. Bila kita ada banyak hormon estrogen, benda yang akan berlaku kepada kita adalah dia akan menjadikan badan kita lebih gemuk. Peha kita, bontot kita akan jadi lebih gemuk disebabkan kandungan estrogen yang terlalu tinggi. Faham tak? Sajat tu. So, ada yang ambil hormon, tapi ada yang ambil produk ni berasaskan hormon. Ada beberapa produk juga untuk lelaki, tapi lelaki jarang nak ambil kisah sangat pasal produk-produk macam ni. Cumanya ada certain people yang nak ambil bodybuilding, yang nak dapatkan certain body figure. Akak pun hampir terjebak juga dengan produk. Jangan sebut kat produk tu jangan sebut produk tu. Biar kita dua je tahu kalau betul lah kisah dia. Yang penting sekali bagi saya the only way untuk kita faham tentang macam mana cara penggunaan produk yang betul adalah kita ambil produk tu dan kita campak ke tong sampah. Itu sebenarnya cara yang terbetul, paling betul untuk kita ambil pasal produk tu semua. Okay. Dari sebab macam mana cara dia describe produk tu pun dah menunjukkan produk tu akan menggemukkan. Dan dia bagi tahu juga dalam produk tu dia akan boleh menguruskan orang. Lepas tu bila lah seorang klien saya ni diguna produk tu dan apa yang berlaku kepada dia, berat badan naik, dan bila dia refer balik orang yang beli kepada dia, alright, bila dia refer balik orang untuk beli produk tu daripada dia kata, puan salah campur ni. Dia kena campur dengan susu sekian-sekian benda, bukan campur dengan susu ni. Ya Allah, disalahkan susu pula. Dia salahkan susu pula. Dia tak tahu sebenarnya produk tu yang bermasalah.
Melainkan kalau katakan you memang ada masalah berat badan, alright, dengar siapa-siapa ada masalah berat badan boleh guna produk ni. Itu full stop. Itu memang cara yang memang agak ni lah. Mungkin dia punya cerita ni pasal nak menambahkan hormon. Mungkin ada kena-mengena dengan hormon juga yang tak ni dia akan. Tapi saya tak adalah suggest pun. Boleh survey dan survey lagi sebab saya bercakap di atas perspektif orang yang nak menurunkan berat badan. Produk yang saya sebutkan tadi tu tak membantu langsung. Dia akan mengganggu lagi ada. So jangan sesekali tertipu dengan produk description yang mengatakan dia boleh membesarkan misbuk dan boleh menguruskan badan. Dua ni takkan berlaku serentak. Tak ada satu produk pun yang akan boleh buat kedua-duanya sekali. Takkan. Membesarkan misbuk, definitely dia akan menambahkan lemak. Menguruskan badan, definitely untuk membakar lemak. So benda ni takkan sekali, faham tak? So jangan tertipu. Ada lagi produk-produk lain yang berasaskan kononnya nature punya barang. Dia gunakan, tak nak buka, tak nak ambil. Dia bagi saya free untuk saya test, tapi saya macam this is not me, you know. Dia nak buat apa kat saya, dia nak suruh saya gunakan produk tu dan dia nak suruh saya recommend ke orang lain. Saya minta maaf, saya tak gemuk. As far as I know, saya tak gemuk lagi. Alright. Dan apa yang saya dapat katakan kat sini adalah saya tak recommend anyone untuk ambil mana-mana produk, melainkan siapa yang kenal saya, siapa yang pernah berkomunikasi dengan saya macam pada Puan Faridah Muhammad Saleh, kita pernah berkomunikasi sama-sama. Alhamdulillah, Puan Faridah dah dapat turunkan berat badan. Dah lama dah dia stuck dekat 65 kilo. Kan? Dah lama stuck dekat 65 kilo dan sekarang ni dah turun dah kepada 63 something. It's a progress. Itu adalah satu progress yang bagus. Bila ada progress yang bagus, apa yang berlaku adalah dia senang sangat nak dapat berat badan yang dia nak. Senang sangat bila dia tahu keperluan dia. So that's why cara yang terbaik adalah mengetahui. Dan saya nak bagi tahu juga kat sini, umur bukanlah menjadi penentu kepada berjaya atau tak berjaya seseorang itu untuk menurunkan berat badan. Jangan fikir sebabkan mungkin umur dah 44 lebih tahun, umur dah hujung 30-an macam tu kan, akak tak boleh lah aku bos. Akak ni dah tua lah. Ya Allah. Saya ada klien 40 tahun ke atas adalah beberapa orang. Dalam 5-6 orang juga kot. Kesemuanya dapat turunkan berat badan. Dah kenapa tak nak try dulu? Cuba dulu. Try test tengok dulu. Apa yang berlaku dekat dia kalau dia try test tengok dulu. So bila dia try test tengok dulu, bila dia turunkan berat badan, dapatlah. Kalau katakan orang lain try test tengok dapat turunkan berat badan. Ada pula jenis kepala yang jenis saya gunakan terma dia the lizard in the head. Dia akan cakap dia boleh lah, dia ni dia salahkan. Faham tak? That kind of attitude tu, orang yang macam tu dia memang tak layak untuk kurus. Tidak layak langsung untuk kurus. Tak layak langsung untuk dapat apa yang dia nak dapat. Kalau especially bila dia ada sifat yang macam tu. Sifat macam tu adalah sifat yang sangat-sangat salah, sangat-sangat no. Alright? Akak dah 5 hari dah. Akak dah 5 hari apa kak Akak dah 5 hari dah. 5 hari. Diet ke kak? Akak diet 5 hari ke maksudnya? So, Alhamdulillah. Akak dah 5 siri. Ya Allah, saya salah baca 5 hari. Orang lebih 40 lagi suka nak cantikkan coach. Ya. Sebenarnya semua perempuan, semua wanita dilahirkan, dijadikan untuk kelihatan cantik. Semua orang. You macam perempuan, atau mungkin ada abang-abang kat sini kan, ada Alhamdulillah 65 ke 63.4 seminggu. Alhamdulillah. Saya bersyukur sangat-sangat. So, apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah semua orang deserve untuk turunkan berat badan. Cumanya ada certain orang yang tak boleh turunkan berat badan, terutamanya bila mereka tak ada attitude yang betul. Orang
lebih 40 lagi suka nak cantikkan kot. Saya pun tak pasti, tapi yang saya faham perempuan ni memang nak cantik. Nak cantik all the time. Saya tak pasti, boleh tak saya tanya kepada wanita-wanita dekat sini. Wanita-wanita nak cantik all the time ke ataupun nak cantik masa umur dia 40 tahun ke atas? Saya rasa bawah 40 tahun lagi agak menggila kot kalau nak melawar rasa-rasanya. Se-experience saya lah. Se-experience saya lah. Kan? So, pendek kata semua orang nak lawa. Dan dalam definisi lawa itu juga adanya bentuk badan yang cantik, bentuk badan yang sihat. Kan? So, susah sebenarnya untuk kita kelihatan cantik sekiranya kita punya, bukan susah lah, ada je orang yang lawa, orang yang dikata lawa tapi dia ada masalah berat badan. Sebab itu tentang lawa ni is all about muka. Kan? Muka kita boleh kata lawa. Macam lelaki handsome dengan berbadan cantik. Ada je orang yang berbadan cantik tapi tak handsome. Ada je muka handsome tapi berbadan tak cantik. Point lah macam tu untuk lelaki. Perempuan pun sama lah juga kot saya rasa. Saya tak kata orang yang ada masalah berat badan dia tak cantik. Tapi bagi saya, dia ada potensi untuk mencapai berat badan yang dia nak. Tinggal dia nak atau tak nak buat saja. Persoalan dia sekarang ni, sama ada dia sanggup ke tidak, sanggup atau tidak untuk buat apa yang sepatutnya dia buat. Siapa sini setuju? Boleh tak komen sikit setuju? Dan Alhamdulillah setelah saya mencari semalam, bukan mencarilah, saya start sebenarnya cari orang untuk saya train seramai 99 orang. Kenapa saya nak cari 99 orang? Adalah reason ni kenapa. Saya start mencari orang seramai 99 orang ni sejak hari Jumaat lepas. Sejak Jumaat lepas saya mencari dan Alhamdulillah sampai semalam saya dah accept 14 orang, dan so that's why saya cari 85 orang lagi. Persoalan dia kenapa saya ambil nombor 99? Ada satu sebab. Sebab dia adalah pada hari Jumaat lepas, alright? Pada hari Jumaat lepas saya telah membantu seramai 99 orang dan saya nak cari 99 orang lagi. InsyaAllah sekiranya diizinkan Tuhan, by minggu depan kita akan dapat lagi numbers to increase kepada 110 macam tu lah, 110, 115 macam tu. Why? Sebabkan saya tahu dan saya yakin cara saya ni boleh bantu mereka yang nak turunkan berat badan dapat berat badan yang ideal. Alright, best tak? Siapa kat sini best? Rasa best? Let's say lah, saya tak tahulah if anyone dekat sini yang mungkin kenal sesiapa yang ada masalah berat badan, so why not katakan share this video kepada mereka, sebabkan ataupun maybe even tag them dekat dalam video ni. Sebab apa? Sebab saya rasa the only way untuk kita membantu mereka adalah dengan cara kita share benda-benda yang memberi manfaat kepada orang lain. So Alhamdulillah, Kak Faridah, Puan Faridah Mat Saleh daripada 65 ke 63.4, turun 1.6 kilo dalam masa seminggu. Thank you very much. Puan Faridah, boleh tak saya tanya Puan Faridah umur berapa tahun? Puan Faridah boleh tak jawabkan untuk saya? Kalau Puan Faridah tak kisahlah. Kalau Puan Faridah tak kisah, boleh tak Puan Faridah? Kalau ada lagi tak Puan Faridah kat sini pun, saya pun tak tahu ada ke tidak. Kalau ada, boleh tak bagi tahu kepada yang ada kat sini berapakah umur Puan Faridah sekarang? Sebab saya nak buktikan kepada yang lain, kalau katakan Puan Faridah dapat turunkan daripada 65 ke 63.4, 1.6 kilo turun dalam masa seminggu, berapakah agaknya umur orang, umur Puan Faridah yang dah mencapai berat badan sebegitu? Ting tong. Tak apalah, sementara tunggu Puan Faridah berjawab, kita tengok yang lain pula. Apa lagi yang ada dekat sini. So far, okay, saya nak share sikit saya punya previous punya intake bulan 12 itu. Seramai berapa orang ni? Seramai 18 orang yang saya dah coach. Ada nama dia Kak Zahara. Kak Zahara dapat turunkan berat badan
tak banyak, tak nak sebut, dia tak nak saya sebut. Yushid Adli dapat turunkan berat badan sebanyak 7 kilo dalam sebulan. Muhammad Faizal Alian dapat turunkan 2 kilo sebabkan masalah dia ada rheumatoid arthritis, satu penyakit yang attack sendi-sendi. Alright, siapa lagi? Saya buang ni. Berat asal berapa Puan Faridah Muhammad Saleh? Berat asal dia adalah sebanyak 65 kilo. So dapat turun ke 63.4. Soalan saya yang sebenarnya saya nak tahu, saya nak minta Puan Faridah jawabkan adalah berapakah umur Puan Faridah. Mungkin ada yang bercakap lah kan, yang muda-muda ni boleh lah kurus, yang dah tua-tua ni tak boleh kurus. Yang bercakap tu adalah orang yang baru umur 30-an, hujung 30-an, kata diri tua sangat kan, baru tahu. Saya nak beritahu juga Puan Melissa dapat turunkan berat badan sebanyak 11 kilo sebulan. Puan Carmilla champion dapat turunkan berat badan 12 kilo sebulan. Puan Rosena dapat turunkan berat badan 4 kilo selama sebulan. Encik Karol Anwar dapat turunkan berat badan 3 kilo sebulan. Puan Zarina dapat turunkan berat badan sebanyak 2 kilo sebulan. Pendek kata, semua orang boleh turunkan berat badan. Semua orang boleh turunkan berat badan, cumanya sama ada diorang tahu ke tidak cara yang betul. Peace. Cara yang betul je. Bila diorang tahu cara yang betul tu, insya-Allah lah. Sama ada turun 10 kilo ke 11 kilo ke sekilo ke, yang penting sekali bergantung kepada komitmen masing-masing juga. Dia bergantung kepada tahap kita sanggup. Ramai nak buat challenge kan. Challenge. Okey, tak apa. Nanti saya cerita pasal challenge tu. Saya ada satu benda yang best yang saya tengah buat sekarang dekat dalam current intake. Okey, dia yang dah lepas tu lepaslah. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya realise a few things that saya kena improvise cara saya handle benda. Boleh tanya kepada Puan Faridah juga. Boleh tanya kepada Puan Faridah juga. Puan Faridah Sweet 61. Peace. Hey, Ifa Amanu. Alright. Sweet 61 paling muda dalam grup ni. Yes. Dengar tu. Kalaulah katakanlah semua orang dapat turunkan berat badan sebegitu, agak-agaknya kan, siapa lagi rasa diri dia tak boleh turunkan berat badan? Tell me now. Okay, saya beritahu tentang menjawab pada soalan dia Alizia, kena buat challenge. Saya buat satu challenge, bukan challenge lah, not really a challenge. Bagi saya, kalau mereka dapat turunkan berat badan, it's all about themselves. Tapi apa yang saya buat sekarang ni dalam current intake, saya jadi lebih garang sikit. Saya jarang garang-garang ni. Sweet 61 kg, saya pun baru perasan kan. So, Puan Faridah, saya ulang balik Puan Faridah dapat turunkan berat badan daripada 65 kilo ke 63.4 kilo dalam masa seminggu ketika usia dia Sweet 61. Yes. So, kalau katakan Puan Faridah boleh, why not you? Kan? So, saya nak update juga as of now sampai sekarang yang dah dengan saya seminggu ni. Alright, Puan Rahimah dapat turunkan berat badan daripada 81 ke 79. Izzati Rosli, Cik Izzati Rosli, Cik tau, daripada 51. Semalam dia beritahu berapa Dia beritahu berapa tadi? Tak turun banyak sebabkan dia ada satu benda yang confused. Dan tadi saya buat lagi coaching dengan dia directly, dan Alhamdulillah dia dapat few understanding dah juga. Dan Puan Fidah as of now 65 kepada 63.4. Aisyah Ramli ni best. Cerita dia berat dia tak bermain antara 70 lebih lah, 73 ke 80 macam tu, naik turun kan, yo-yo. Tapi bila dengan saya dalam masa seminggu je, kali pertama dalam hidup dia turun sampai 69.6. Saya ada dia punya conversation shot, saya dah masukkan dekat dalam YouTube channel saya dan boleh tonton sendirilah. Dapat turun dalam 3 kilo lebih dalam masa seminggu.
Dan saya tak tahu kalau katakanlah rate dia 3 kilo, 3.4 kilo dalam masa seminggu ni, kalau dia dengan saya selama sebulan, agaknya berapa kilo dia tunggu dia dapat turun. Rasanya boleh kalah kot kita punya current record holder, Ida Nerina. Dia, saya tak dapat contact dia lagi, tapi saya tak pasti. Ida Nerina dia ada, cuma dia masuk hospital sebabkan masalah slip disc. Jun Aida tak dapat nak buat. Dia kata dapat turun 600 gram saja dalam masa seminggu. Nazmir, berat dia 183 ni kan, berat dia 90. 183 tu berat dia, tinggi dia. Right, 90 something. Kena check balik. Yang ni dia baru join. Liza Yuslina Idayu baru join. Liza Wati baru join. Nurul Asyikin baru join. Dan lebihnya yang baru join tu saya tak update lagi, sebabkan still kena go through dengan beberapa saya punya step dulu, dan baru saya akan buat, baru saya akan masukkan dekat dalam saya punya ni, dekat dalam tracking system ni. Okey, apa yang saya buat benda yang baru untuk kali ni, untuk Puan Farida mungkin akan experience benda ni, dan Puan Farida pun dah experience dah pun, dan juga yang lain. Dalam saya punya group tertutup, Facebook group tertutup ni, saya mewajibkan mereka menghantar weekly report. Dalam weekly report tu mengandungi nama dia of course, berat badan masa mula-mula dia join dulu, macam Puan Farida 65, 65 betul, right. Lepas tu setiap minggu dia kena update berat badan dia, dan dia kena bagi tahu apakah good news yang berlaku kepada hidup dia. Tak kisahlah sama ada berkaitan dengan family ke, berkaitan dengan kerja ke, ataupun apa-apa. Dan win tu maksudnya yang berkaitan dengan apa yang dia buat dalam penurunan berat badan. Mungkin dia kata saya dah belajar resepi baru untuk menurunkan berat badan, contohlah kan, contoh. Itu salah satu win juga, dan resepi baru tu sangat sedap dan boleh saya gunakan untuk saya masak hari-hari. Itu salah satu win. Yang ketiga juga dan last sekali adalah roadblock dia. Apakah halangan yang dia alami sekarang? That's why saya terus contact kepada Cik Izzati Rosli, sebabkan dia ada masalah yang dia tak tahu nak makan apa ketika diet. Sepatutnya kelas pertama tu dia dah tahu dah macam mana cara nak makan yang betul. Sebabkan kelas pertama tu dah diajar macam mana caranya untuk dia makan mengikut keperluan dia, dan dia boleh pilih apa jenis makanan yang ada dekat dalam dunia ni dia boleh makan, dan pada masa yang sama dia boleh kurus. Alright, ramai orang bertanya dengan saya, Coach, saka apa yang you guna yang dapat turunkan berat badan orang sampai 3 kilo, 2-3 kilo lebih? Right, ramai yang bertanya. Nama saka saya ke mana ada saka? Saya sebenarnya guna benda basic nutrition je yang ramai orang tak tahu. So that's why saya rasa bukan basic pun sebenarnya, dah modified, dah dimodified sikit-sikit. Sebabkan kalau saya tak modify benda ni, ramai orang tak dapat nak follow, sebab kebanyakan ilmu nutrition ni datang daripada negara luar. So that's why lah datangnya intermittent fasting, datangnya ketogenic diet, datangnya datangnya Atkins diet. Kesemua diet ni tidak, except intermittent fasting, ketogenic diet, lagi Atkins, high fat low carbs diet, itu semua datangnya daripada Mak Saleh. So makanan Mak Saleh faham lah, diorang bukan makan nasi pun, kita je tekak Melayu makan nasi. So kenapa kita nak jadi Mak Saleh? Kalau cakap English pun macam agak best untuk Mak Saleh dengar, faham sangat dia. Ini kan pula nak makan macam apa diorang makan. Coach, macam badan tak besar sangat tapi kau angkat besi. Oh, Coach macam badang, yang akan cakap apa? Tak adalah. Yang pasal angkat besi tu, that's why kena train. Sama juga, semua orang boleh angkat benda berat-berat. Even sebenarnya saya kenal seorang kawan saya, dia tak setinggi saya pun. Dia boleh angkat sampai 210 kilo. Saya 150 kilo pun dah terkentut-kentut dah, tapi boleh juga mengangkat. Tengah train untuk mengangkat sampai tu. Tapi saya fikir balik, adalah reason saya macam tak perlu nak push sangat lah. Tahun ni saya target 200 kilo saya boleh angkat macam berada ni. Tapi itulah. Anyway, itulah point saya. Point saya adalah, saya kembali kepada point saya asal. Saya mencari 85 orang yang mungkin memerlukan bantuan seseorang untuk turunkan berat badan mereka.
yang rasa mungkin dah terlalu lama sangat dah mencuba macam-macam cara, dan paling saya sedia sekali menggunakan macam-macam produk tapi masih lagi tak berjaya untuk turunkan berat badan. Saya nak bantu orang yang macam ni. Bagi saya, orang-orang macam ni patut dibantu. Melainkan kalau mereka tak nak dibantu. Melainkan kalau diorang rasa macam diorang dah happy dah, kerja komplain, kerja komplain lah kot, adalah tak bahasa lain yang macam komplain. Komplain dan hidup tak happy disebabkan berat badan yang dia ada sekarang. Hidup dalam keadaan masalah, hidup stick on the problem atau sit on the problem for too long dan menjadikan life dia macam miserable all the time. Satu yang saya belajar dalam business study saya, guru bisnes saya bukan calon-calon guru. Itu dia. So dalam saya punya guru bisnes, dia ada sebut, if let's say kalau katakan you ada sesuatu masalah, jangan sesekali sit on the problem. Kalau katakanlah you ada masalah macam saya tak tahu macam mana cara nak turunkan berat badan, tak tahu tu, boleh tak kita cari someone untuk ajar kita? Boleh tak kita cari something dekat internet yang boleh ajar kita? Kita kena start dulu first step. Bila kita dah mulakan first step, insya-Allah kita akan nampak second step. Sooner or later kita akan nampak second step tu macam mana, third step tu macam mana. Cuma persoalan dari sekarang ni, ada tak kita mulakan first step tersebut. Maybe mereka rasa gemuk tu menarik. GIM tu apa? Oh, gemuk tu menarik. Okey, faham. Saya pun pernah berlepak dengan abang, kena abang boceh. Tu tahun 2014. Kalau tengok Instagram saya, nampaklah saya lepak dengan dia back in 2014. Saya lepak dengan dia. Memang bagi dia gemuk is awesome. Masa tu kebetulan beberapa minggu lepas tu dia menang artis paling lawak dekat Malaysia, anugerah meletup ke benda berita harian, saya tak pasti. So dia kata gemuk is awesome, tapi memang dia sangat-sangat bangga dengan bentuk badan dia. Memang ada orang macam tu, walaupun sebenarnya dia rasa dia dah tahu dah dia patut turunkan berat badan, sebabkan so far alhamdulillah dia masih lagi sihat. Tapi dalam tempoh tak lama lepas tu adalah beberapa artis-artis yang lain yang mempunyai badan besar, macam Bob Kuman yang meninggal sebabkan jantung kot kalau tak salah, sebabkan obes jugalah. So baru sekarang saya tak nampak, saya tak tahu sama ada dia dah start ke belum, sebab saya dah lama dah tak jumpa dia. Saya dah PM dia, dah DM dia, tapi of course lah followers dia dah berjuta, nak tengok DM daripada saya, mana maunya kan. So tak apa, mungkin kalau ada masa lagi saya dapat berjumpa dengan dia, saya dapat ambil gambar selfie dan letak gambar dekat Facebook page ni, ataupun Facebook page ke Facebook group ke, dan juga IG saya of course. Dan sebab saya rasa macam saya perlu bantu orang yang macam tu, especially orang yang tak rasa diri dia patut kurus. Saya kena ubah dulu mindset dia, tapi nak ubah mindset tu dia perlukan masa. Masa tu adalah sangat-sangat berharga bagi saya. Baik saya fokus pada orang yang betul-betul nak turunkan berat badan. Siapa sini setuju apa saya cakap? Boleh tak bagi saya love sikit? Okay, last sekali saya nak cakap terima kasih kepada mereka yang thank you Dia Alicia, thank you Muhammad Izzuddin Asyafi. Saya nak cakap terima kasih kepada you all semua sebabkan selalu bersama dengan saya, selalu berada dalam live saya. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi saya rasa the only way untuk saya cakap adalah thank you. Semoga Allah merahmati. Sebenarnya honestly speaking, macam saya cakap semalam, saya bukanlah seorang yang sangat-sangat keen untuk buat live, buat Facebook live, sebab bagi saya macam saya segan. Bila saya buat live, siapa pun nak tengok, siapa pun nak komen kan. So bila saya nampak ada orang komen, ada orang like, ada orang bagi saya love dan sebagainya, saya terasa macam bukan appreciated, kata ada lebih macam rasa encourage, rasa di apa namanya tu cakap, rasa ada orang memberi support lah kepada saya. Itu saya rasa paling penting lah. Bila katakanlah kan, if you have something yang you can showcase to others, katakan you ada something yang you boleh bantu orang lain, kita kena showcase. No one can showcase but ourselves. Tak ada tiba-tiba kita tahu, aku tahu macam nak turunkan berat badan, tiba-tiba ada van TV3 datang nak buat coverage pasal diri kita, dah kenapa kan. So kita kena tonjolkan diri kita. So that's why itulah mentor saya dalam bisnes bagi tahu, no one would know what you're capable of, melainkan kalau you show them off,
tujuan dia bagi letakkan, tanamkan dalam hati niat adalah untuk membantu. Niat adalah untuk membantu mereka yang ada masalah berat badan supaya mereka akan kembali sihat, mereka akan senang nak beribadat kepada Tuhan, mereka akan dapat spend masa dengan family dia lebih lama. Dan tanamkan benda tu. Tanamkan benda tu supaya apa? Supaya lebih mudah untuk kita yakin kepada diri kita untuk kita buat something yang sangat-sangat extraordinary macam bagi saya lah, macam buat live ni. Alright, thank you very much for watching. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Saya telah membantu 99 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu. Dan Alhamdulillah, kepakaran saya ialah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Happy Sunday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.